Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera ladies and gentlemen, abang kakak, nakama-nakama semua. Alright, so hari ni kita ada special collaboration sikit, di mana selalu kalau saya dengan abang Zaf, kita orang just borak pasal review chapter sebab minggu ni tak ada chapter. Yes. Jadi kita akan borakkan tentang filem Red. Sempena kita orang ada projek sikit lah ladies and gentlemen. Kepada siapa-siapa yang tak tahu, kita orang akan ada projek di mana 24 September 2022, iaitu bulan depan, One Piece YouTuber terdiri daripada 11 orang akan buat satu gathering. Gathering bang. Gathering mat. Dekat mana gathering tu? Dekat mana? Dekat NU dekat Central. GSC. Ya betul. Dekat Pawagam GSC. Ya betul. Dan apa kita buat kat Pawagam tu bang? Kita akan menonton One Piece filem Red Dawn bersama-sama subscribers yang terpilih. Yes, betul. Jadi sempena ni dekat ID Studio, saya terus announce kat sini lah, di mana saya akan bagi 2 orang giveaway, which is saya akan pilih daripada korang semua yang ramai-ramai ni, saya akan pilih 2 orang lah. Kalau dulu ID Studio katalah 5,000 tu masih lagi ada, mungkin kita boleh up sikit lah. Tapi sebabkan sekarang ni pun subscriber saya hanya 1,000 lebih, saya mampu bagi 2 orang je lah. Saya tak macam Abang Zaf ataupun yang lain lah, Abang Pin semualah. Okey je. Tapi still saya akan bagi giveaway. Jadi bila saya nak start giveaway tu, korang kena tengok video saya. Anytime dalam masa tak nak cakap lah bila, tapi korang kena tengok lah video saya. Tak kira lah video collab dengan Abang Zaf ke. Kira dalam video tu maksudnya, ada Q&A ke apa Dam? Untuk tak ada. Saya just akan bagi tahu saya nak start giveaway, and then just ikut je lah apa yang saya suruh buat. Okay. Tapi video mana tu rahsia. So nak tahu, korang kena subscribe ID Studio, korang kena tekan lah notification tu. Kalau ada video upload je, just korang pergi tengok je. Mungkin video tu video pendek, mungkin video tu video 30 minit saya letak tengah-tengah. Faham. So korang kena tengok lah video tu. Dan saya bagi hint lah sikit, mungkin chapter reaction ataupun chapter review. Dah senang. Besar hint tu. Dengannya chapter minggu ni pun agak besar juga dengannya lah. Tapi itu kita borak nanti. Itu kita borak nantilah. Alright, so bang, sebenarnya dengan kita nak buat gathering ni, jom kita borak filem Red. Okey, tapi sebelum tu kita nak remind dekat sini, segala jenis spoiler filem Red jangan komen dekat bawah. Walaupun aku rasa aku dengan Adam akan cuba untuk tak baca. So please guys, jangan komen spoiler filem Red dekat bawah. Jangan komen spoiler One Piece chapter 1057 dekat bawah. 57. Betul. Aku rasa audience YouTube ni patutnya match lah. Sebab kat TikTok banyak spoiler, tapi aku faham sebab kat TikTok tu budak-budak, ramai budak sekolah rendah. So mungkin dia tak faham erti spoiler ni kan. So kat YouTube, YouTube korang yang tengah tengok ni, please understand lah, please respect kita sebagai reactioner gitu. Reactioner. Respect lah. Even kalau baca review pun ada yang buat review pun tak baca spoiler. So respect lah. Dan saya nak tambah sikit, bukan setakat Twitter je. Bukan setakat TikTok saja, tapi Twitter pun ada. Twitter Twitter selalulah. Twitter sebab Twitter banyak orang luar, orang putih kan. So macam mana yang Abang Zaf cakap, jangan komen spoiler kat bawah. Saya tahu ada yang dah tengok, ada yang dah tahu apa jadi. So just jangan tengok lah. Saya dengan Abang Zaf masih belum kena spoiler. Abang dah kena? Masih virgin? Masih belum. Okey, saya jujur, saya kena satu part je. Tapi part tu saya takkan borak dalam ni. Satu part je. Part tu yang kau cakap itu borak. Yang part yang kita collab hari tu itu je lah. Lepas tu memang saya tahan diri lah. Memang like tahan lah. Kawan-kawan saya ramai dah baca, tapi saya still macam ni lagi lah. Tak, tu sebab still lagi kita nak tunggu kan. Kita nak experience dalam panggung wayang tu. Mana tahu tiba-tiba kita tengok kan, Orochi keluar, tak pasal-pasal kan. Ada seorang tu dia terbalikkan kursi ke apa. Kita nak rasa terkejut tu. Kita tak nak rasa bila tengok wayang tu, aku dah cakap aku tak nak benda tu. Benda tu aku tak nak dalam wayang. Aku nak kita tengok wayang tu, wow, apa ni, kuasa apa ni, Shanks buat ni. Contoh lah. Okey, cakap pasal Shanks bang. Jom kita borak pasal Shanks lah, sebab movie ni memang ada kaitan dengan Shanks lah, of course. Kita tahu benda tu daripada start dia announce lagi sampai ke hari ni lah. Saya rasa announce like last year, right? Yes, I think so. Last year, yes. Last year. Ataupun last 2 so, years.
And sekarang movie tu dah keluar pun dekat Japan and France. Malaysia 22 hari bulan, tapi siapa yang dapat tiket fan screening tu tak silap saya 3 hari bulan 9 ni. Oh, dekat 3 Paradigm Mall. 3 hari bulan 9. Bang, cakap pasal tiket fan screening, tak sampai berapa jam. Tak sampai beberapa minit. Buka je sold out. Bagus lah, menunjukkan yang komuniti One Piece kat Malaysia ni kuat lah. Bagus lah. Ya, betul. Aku memang dengan harga, tak kejar lah harga tu. Harga tu memang oi. Memang terkejut. Saya baca terkejut lah sebab tak expect. Ingat yang tu satu lebih je. Ada yang satu lebih tu, tapi yang awal-awal tu is kepada siapa-siapa yang tak tahu 240. Yes, so kita orang decide daripada spend 200 tu untuk seorang tiket, baik spend untuk bagi giveaway lah dekat subscriber kita. Ya, betul. Tunggu je lah. Tunggu je lah. Saya announce, Abang Zaf, Wibro announce, and yang lain lah YouTuber. Okay, so kita nak borak pasal Shanks. Abang rasa lah kan, baru-baru ni dekat chapter 1055, 1056 kita tengok Shanks datang, dia nak promote filem Raid. Yes. So, abang rasa adakah dia akan gunakan Hao Shoko Haki dia dekat dalam cerita ni? Confirm ada Hao Shoko Haki, confirm ada. Sebab One Piece movie ni, dia at the end of the day dia adalah fan service. Bukan fan service yang lucah tu. Maksud aku fan service yang mana dia menayang kehebatan, bukan menayang yang tu. Menayang kehebatan karakter-karakter One Piece kita lah. Macam kita dah tengok kat filem sebelum ni kan, tiba-tiba Zoro lawan Admiral, which is benda tu waktu tu macam agak mustahil kan. Agak macam belum level Zoro lagi tapi dah ni ada kan. So tak terkejut lah kalau tiba-tiba dalam movie ni Shanks tunjuk satu haki yang lebih dahsyat daripada manga, ataupun sama dahsyat dengan manga. Dia nak buat wifi haki ke, nak buat 4G ke, ikut dia lah. Tapi aku memang expect when there is Shanks in a movie, it's gotta be Hao Shoko Haki lah. Hao Shoko Haki memang. Okay, so memang abang nak Shanks guna lah Hao Shoko Haki dia dalam movie ni kalau dia beri peluang. Aku nak dia guna. Walaupun dia akan muncul seminit je. Seminit tu aku nak dia tunjuk. Saya tak rasa dia muncul seminit. This movie about him and ada kaitan dengan Uta semua tu kan. So saya tak rasa dia akan muncul dalam seminit 2 minit tu. Tapi kalau betul-betul seminit 2 minit, wish. Kalau betul seminit 2 minit, memang itu Shanks lah. Total movie ni berapa jam lah? Kalau salah betul kan, tapi saya rasa 2 jam lebih. 2 jam lebih? Macam 1 jam ke 2 jam macam tu lah. 1 jam 55 minit. Aku google 1 jam 55 minit. 2 jam lah, 2 jam. So 2 jam lah, betul lah 2 jam. 2 jam. 2 jam. So dalam masa 2 jam tu akan ada lah scene Hao Shoko Haki tu. Apa yang abang predict lah. Betul tak? Adam nak macam mana? Saya pun rasa yang benda tu akan jadi. Sebab benda ni of course lah Shanks hype kan. So saya rasa benda tu akan jadi. And sikit lah nak tambah, mungkin dia akan gunakan benda tu untuk selamatkan Luffy or siapa-siapa lah kot daripada main villain cerita ni. Even kita pun tak tahu main villain siapa kan dalam cerita ni. Tak boleh teka. Dalam trailer pun tak ada kan. Dalam trailer pun tak ada kan. Sebab dalam trailer kalau abang perasan, dia lebih shinekan Uta. Yes, Shanks pun tak banyak lah sebenarnya dalam trailer 2 dan 3 tu. Kalau korang tengok trailer, like daripada awal sampai yang trailer 3 ni, yang terakhir ni, banyak hypekan Uta. Like Oda sendiri pun memang hypekan Uta sampai dia bagi panel manga pasal Uta ni dekat chapter. Dah 2 chapter saya rasa pasal Uta ni ada dekat dalam chapter yang kita selalu baca ni lah, yang kita buat reaction tu. Tapi kalau ID Studio memang saya skip part tu lah sebab tak ada kaitan dengan chapter tu. Kalau abang saya tak tahu lah. Part yang tu memang saya tak cerita lah dekat audience sebab at the end-nya nanti kita tahu juga dekat filem Red. Okay, so sekarang tadi kita dah cakap pasal main villain bang. So abang rasa lah siapa main villain dalam cerita ni? Government ke ataupun pirate lain ke? Sebab kita tahu Gorosei ada dalam ni. Kita tahu Akainu pun ada dalam ni. So abang rasa macam ni? Tu lah, tak tahu langsung siapa villain ni. Tapi trailer ada pasal Marine. Mungkin Marine kot boleh jadi yang Marine akan beraksi kan. Tak tahulah Gorosei ke siapa ke. So aku predict dia berkaitan dengan world government ataupun Marine lah.
Ada juga possibility boleh jadi pirate lain. Boleh jadi. Ada possibility. Sebab ada satu karakter yang besar tu, saya tak tahu nama dia sebab karakter baru. Karakter yang besar tu, saya tak ingat lah nama dia apa. Tak ada kat poster, korang boleh check. Saya tak ingat nama dia, tapi ada kemungkinan dia juga boleh jadi villain. Saya tak ingat nama dia. Dia karakter baru lah? Karakter baru. One karakter yang dia macam Frankenstein lah macam tu. Mungkin boleh jadi dia, ataupun macam yang Abang Zaf cakap tadi lah, mungkin boleh jadi Marine ataupun government. Sebab Akainu ada dalam ni, Fujitora ada dalam ni, tak silap saya Kizaru pun ada. Nampak ada dan dalam... yang paling best Gorosei. Gorosei tengah duduk ke tempat yang sama lah. Ya, betul lah. Dia orang memang tak pernah gerak-gerak. Gerak sekali je lah jumpa Im Sama tu. Yang lain semua dalam bilik tu. Yes. Okay, sekarang ni tadi kita dah cakap pasal Uta. So, karakter Uta ni sendiri satu karakter yang interesting untuk kita borakkan, which is dia anak Shanks. Anak betul ke, anak angkat ke, itu kita masih lagi tak tahulah. Masa ni kita just tahu dia sebagai Shanks' daughter. Okay? Jadi bang, watak Uta ni canon ke? Disebabkan Oda sendiri lukis dekat manga, canon lah. Dia dah menjadi canon lah untuk aku. Oda sendiri dah lukis dekat chapter 10 apa? Yelah, for the past beberapa chapter ni kan. Walaupun hanya silhouette, but his intention is to make the character canon lah. Walaupun kita sendiri rasa macam sudden lah kan, boleh kata random lah kan, tapi alasan dia ada dalam trailer, yang mana Shanks meninggalkan Uta ataupun Uta meninggalkan Shanks waktu kecil dulu, and benda tu akan di-explain dalam filem lah. So untuk aku Uta adalah canon. Okay. Saya pun akan cakap benda yang sama jugalah. Saya rasa Uta ni canon. Tapi kalau dia non canon, non canon lah. Tapi memang rasanya memang Uta ni canon lah bang. Rasanya dia macam Shiki lah. Dia macam Shiki. Boleh. Sebenarnya dulu aku tak rasa canon, tapi tu lah Oda dah tulis dalam manga ni. Faham. Yelah, dulu pun kita macam ingat macam movie ni macam biasa je lah, sebab Uta ni like macam out of nowhere. Tapi sebabkan manga tu lah, dia dah, lepas tu cara dia orang hypekan karakter ni. Yes. Okay, seterusnya kita nak borakkan pasal Red Hair Pirate bang. Red Hair Pirate. Red Hair Pirate. Tadi kita dah borak Shanks ada action. Tapi of course, bila ada Shanks mesti ada Red Hair Pirate. Kita nak tengok daripada dulu lagi. Ben Beckman, Yasop, Lucky Roux, Monster. Semualah Lime Juice. Apalah nama dia pelik-pelik lah semua kan. Jadi, adakah dia orang akan beraksi? Okay, saya bagi tahu saya punya dululah. Saya rasa dia orang akan beraksi juga. Sebab apa dah? Sebab kita tak tahu main villain. Kalau Marine, memang dia orang akan kena tolong lah. Sebab pada saya, kumpulan Luffy masih lagi tak boleh lawan Marine. Like, kalau dia panggil yang betul-betul ramai-ramai semua serang. Faham tak? Contoh macam kalau dia hantar Akainu seorang ke, mungkin boleh settle. Mungkin saya tak cakap Luffy tu boleh KO Akainu ke apa, tak. Mungkin boleh settle. Tapi kalau ini dia datang secara satu tim, contoh macam dia hantar terus Fujitora, Borsalino, semua sekali, mungkin Mugiwara macam tak boleh nak handle everything. Tu lah. Itu satu lagi, the way Oda nak, the way Oda dan film director nak hypekan cerita ni, bukan saja pasal Shanks dan pasal kru-kru dia lah. Sebab kita dah di-reveal dalam chapter 957 kalau tak silap aku, yang Red Hair Pirates ni antara yang terkuat lah. Dia punya kru-kru dia kan, yang mana nama-nama tu dimention, Lucky Roux, Ben Beckman. So kalau Oda dapat reveal dalam filem Red kuasa dia orang kan, tak tahulah ada Devil Fruit ke, ada apa ke. So sangat-sangat menarik lah kan. Aku rasa macam bila aku tengok tu aku akan hype lah. Sebab kau tengok daripada Astro ceria kan, Lucky Roux tu tembak si Lucky tu, and suddenly tiba-tiba kuasa dia laju ke apa. Macam tu. Faham. So, okay, baru-baru ni bang, One Piece manga dia ada keluarkan satu like macam data book baru tau. Bertajuk One Piece 4 billion something macam tu. Dan dia ada keluarkan pasal Red Hair Pirate punya info. Apa dia kata begitu? Salah satunya contohnya about Shanks. Baby Shanks. Apa yang dia reveal? Audience kalau saya salah korang boleh betulkan kat bawah. Tapi apa yang saya ingat,
Roger dengan Rayleigh jumpa Shanks dalam kotak harta karun di God Valley. Itu besar tu informasi tu. So, ni dekat One Piece, korang boleh check One Piece 4 billion. One Piece 4 billion. Cari lah benda tu. Memang ada dalam tu. Like Oda sendiri yang tulis buku tu, and korang boleh tengok, baca sendiri lah. So bila dah ada macam ni, orang dah buat connection dia dengan Rocks. Mestilah, kalau tak ada benda tu pun orang dah buat connection dah. Sebab timeline dia kena. Umur Shanks tu dengan peristiwa God Valley tu kena. Memang peristiwa tu God Valley tu berlaku, and then dia baru lahir lepas tu. So kita masih tak tahu siapa bapa dia kan. Rocks ke? Rock siapa-siapa lah. Tapi adakah Naga Langit ke apa nama? Ten Review apa tak? Ten Review tu. Betul kan? Celestial Dragon. Mungkin. So dan dekat dalam dalam buku tu bukan setakat ada Shanks punya maklumat je, tapi ada about his whole crew, ada pasal Lakiru, semua dah power dia orang pun tak silap saya ada juga, tapi dia tak reveal banyak sangat. Betul. So boleh check, boleh check lah nanti. Alright guys, so sekarang ni kita nak borak pasal Shanks lagi, di mana adakah dalam cerita filem Red ni akan ada pasal backstory Shanks? Backstory Shanks. Of course ada, sebab dalam trailer ada yang dia tinggalkan Uta tu. So backstory yang tu ada waktu dia berpisah dengan Uta atau berpisah dengan Luffy. Tapi backstory yang paling kecil aku tak sure. Mungkin tak ada kot yang dia kecil-kecil kan. Kalau God Valley, I don't know. Please jangan reveal God Valley kat filem lah. Alright, so itu je pasal backstory Shanks. Saya rasa lah kot, sebab saya rasa diorang takkan reveal banyak sangat dalam movie ni. Saya rasa diorang akan fokuskan Uta lebih lah, saya rasa. Nampak macam dalam trailer tu Uta kan kena tangkap ke apa. And jangan terkejut kalau separuh daripada movie ni Uta menyanyi. Jangan terkejut. Sebenarnya aku dengar tadi anime episod tu sedap juga lagu-lagu dia. Lagu dia best. Penyanyi dia, lagu dia best, penyanyi dia punya suara pun okey. So saya rasa watak Uta ni dia special sebab apa tau? Voice actor sampai 2 orang. Aku betul. Cakap-cakap normal ni seorang, nyanyi tu orang lain. Betul. Sebab nak bagi sedap kan time menyanyi kan. Ya betul. Dan nama penyanyi tu Ado. Ado terbalikkan jadi apa? Pandai dia pilih kan. Tak silap aku dia nyanyi lagu apa lah, macam terkenal dia. Ada satu lagu tu tapi saya tak ingat nak tajuk dia. Kita boleh masing-masing boleh Google lah. Okey bang, dekat dalam trailer baru-baru ni kita dapat tengoklah kemunculan anak Big Mom, tapi bukan semua. Kita dapat tengok Brule dan juga Owen, di mana Owen kalau tak silap saya ada lawan dengan Straw Hat Pirate, tapi saya lupa, Sanji I think. Dan persoalannya sekarang ni adalah, adakah The Big Man akan ada dalam cerita ni? Katakuri, My Man, The Goat. My Man. Aku expect ada lah, sebab aku dah nampak poster itu ada kategori. So aku saya pun expect ada jugalah sebab ada poster tu. Yes. Dan saya harap ada. Dan sekali lagi, ini adalah fan service punya movie. So karakter-karakter yang orang suka ni, diorang akan masukkan ke dalam kategori. Dia akan ada lah. Stampede tak ada, so kali ni ada lah. Ya, Stampede sebab hari tu baru like habis pasal ada kategori semua kan. Time Stampede tu kan baru habis Whole Cake Island kan. So mungkin diorang tak nak rush kat situ lah kot time tu. Tapi sekarang ni boleh lah kalau nak masukkan kategori, sebab Whole Cake Island dah habis lama dah. Okay, so saya rasa itu je kot apa yang kita nak borak. Abang ada nak tambah apa-apa pasal filem Red ni? Apa expectation ke apa ke? Aku just berharap dia tak reveal something yang sangat-sangat big dekat filem. Contoh seperti Laugh Tale tu lah kan. Yes. Faham. Kalau dia nak reveal something yang kita tak tahu, tapi contoh macam Red High Pirates punya power kan. Itu still okey lah, nak hype tu okey lah. Jadi dia jangan reveal yang lore Void Century ke God Valley ke itu lah. Itu tolong jangan, sebab saya lagi prefer dia dapat tahu dekat chapter macam yang kita baca pasal Wano history semua tu. Like baca tu hype. Ini kalau
Yes. Kita duduk kat panggung wayang tu, kita tengok benda tu kan, dia Kita hype. feel like benda tu hype, tapi dia macam Dia tak adil untuk Why? orang yang tak tengok. and saya juga harap yang movie ni sendiri kan ada buatkan kita like memang hype gila-gila. Contoh macam Luffy pecahkan Laugh-Tale punya apa benda lah tu. Internal pause. Internal pause kan. Benda tu contohnya lah. Yang Sabo dengan Ace tu, yang Stampede tu. Yang tu best. Dia punch kan, lepas tu gambar dia dengan Ace kan. Kau tak saya. Itu best lah. Itu best. Alright guys, itu saja daripada kita orang untuk kolaborasi Tetap Prediction kita orang. So jangan terlepas lah giveaway daripada kita orang semua 11 orang YouTuber One Piece Malaysia. Saya lah, of course korang tengah tengok ni. Bro, korang boleh check dekat channel Abang Zaf. Saya tak tahu dia punya screen kat sebelah kiri saya ke kanan saya ke, tapi tapi korang boleh check Abang Wibro punya channel lah. Mana tahu rezeki kita boleh jumpa, betul tak? Betul. Kita pun first time nak jumpa nanti kan. Kita. Tak pernah jumpa lagi. Tak pernah jumpa lagi. Hari tu saya dengan Abang Zaf adalah plan nak jumpa, tapi tak jadi lah. Sebab masing-masing sibuk. So ini kita first time lah jumpa. Try first time lah jumpa korang juga. And saya looking forward untuk jumpa korang lah. Like memang sangat-sangat looking forward untuk jumpa korang semua. Okay guys, itu saja daripada kita orang semua, daripada kita orang berdua hari ni. So macam biasa, kalau kita orang ada tersalah fakta ke apa ke, korang boleh tinggal kat bawah. Jangan tinggalkan spoiler apa-apa chapter ke, lagi-lagi pasal filem Red ni lah, kat bawah. Jangan. Dan jangan bagi tahu kalau saya dah tengok filem ni bosan ke apa ke. Itu saya tak suka. One of benda yang saya tak nak. Sebab saya tengok dekat komen abang ada orang buat macam tu. Saya tak nak. Tolong jangan. Saya minta tolong, macam terkasar sikit bahasa saya, tapi ini macam kira saya kena bagi tahu. Kalau saya tak bagi tahu, nanti ada yang buat. Okay? So itu saja daripada kita orang. Jangan terlepas peluang giveaway. Kita jumpa lagi dalam the next video. Check out Wibro. Kita orang ada juga kolaborasi dekat sana minggu ni. Kita orang akan borakkan pasal animation Toei semakin melampau. Tajuk panas. Tajuk tu kan. Tajuk panas tu lah. Okay, so korang boleh check video tu selepas korang check video ni. So bye bye guys. Assalamualaikum. Ciao.